Alhamdulillah kami membawakan Auda segmen seterusnya, segmen yang menarik yang memang ditunggu-tunggu, mempunyai peminatnya tersendiri. Betul. Bicara undang-undang. Dan untuk hari ini Auda yang akan kami sajikan kepada Auda dalam segmen ini ialah suluh berdamai atau bertikai. Dan yang akan membicarakan dengan kita hari ini mengenai dengan perkara ini ialah alhamdulillah kita berbesar hati hari ini kita telah pun menjemput ke studio yang mulia Tuan Muhammad Effendi Junaidi merupakan seorang peguam syar'i yang akan sama-sama membincangkan mengenai dengan suluh berdamai atau bertikai. Apa kata kita terus saja sapa beliau. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Akhirnya berjumpa juga kita. Akhirnya berjumpa setelah secara online sebelum ini ya. Ini merupakan satu rezeki Tuan. Rezeki untuk kita dapat berjumpa secara fizikal. Ya saya. Betul ya. Dan topik-topik yang dibawakan ini sebenarnya banyak memberikan pengetahuan dan juga manfaat kepada golongan yang mungkin memang memerlukan panduan khususnya dalam merungkai permasalahan keluarga dan seumpamanya perkara-perkara berkaitan. Dan yang mulia Tuan sendiri juga berpengalaman dalam peguam syar'i, juga selaku mediator bertauliah dan sebenarnya seorang pensyarah ya, pensyarah ajung di Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Ya saya. Alhamdulillah. Baiklah Tuan, untuk pembuka mukadimah barangkali untuk topik hari ini, kalau saya sendiri membaca topik tadi, suluh berdamai atau bertikai. Ya, saya. Macam kalau saya berdamai atau bertikai itu pernah didengar, tapi apabila diajukan tadi, diperlihatkan mengenai topik ini suluh, tertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya terma suluh ini? Jadi mungkin untuk penerangan kepada kami berdua dan juga penonton sampai pagi hari ini, mungkin Tuan boleh memperjelaskan mengenai dengan apakah maksud sebenar suluh ini dan juga apa kaitannya dengan prosedur undang-undang di Mahkamah Syariah. Silakan Tuan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih presenter. Seperti biasa saya mulakan dengan sebuah pantun. Assalamualaikum membuka kalimat disusun penuh hikmat. Edisi ke-7 bersama saya mengambil tempat. Moga berilmu, moga bermanfaat. Baik, sebelum kita berbincang mengenai dengan tajuk ini pun ramai juga yang ada DM saya bertanya dengan saya, apa itu sebenarnya suluh tu Tuan Fendi? Apa tu kan? Apa kantornya? Okey. Dalam pemahaman biasa, suluh ni adalah bermaksudnya memberhentikan pertikaian. Dalam arti kata lain mencari perdamaian. Okey, ia macam lampung picit kita ni, lampung suluh atau fungsinya ia bukan pulang lampung picit atau lampu suluh tu, tapi fungsinya sama seperti itu, iaitu mencari jalan penyelesaian bagi sesuatu kes yang dipertikaikan oleh pihak-pihak di mahkamah. Jadi kalau dalam bahasanya memberhentikan pertikaian, mencari perdamaian. Dari segi hukum syarak pula, secara umumnya adalah satu akad yang akan dibuat bagi memberhentikan pertelingkahan yang berlaku di antara kedua belah pihak. Dalam konteks mahkamah pula, saya nak jelaskan dalam bahasa mudahnya seperti ini. Pihak-pihak yang bertikai di mahkamah syariah, iaitu apabila telah memfailkan permohonan-permohonan di mahkamah, sudah tentu ada keinginan-keinginan tertentu. Sama ada memperjuangkan haknya, mendapatkan haknya, ataupun membela dirinya dan membuat satu tuntutan balas kepada apa yang dituntut ke atasnya. Persoalan yang berlaku, bagaimana kita nak selesaikan, settlekan apabila sesuatu permohonan telah dibawa ke mahkamah. Jadi ini yang kita nak cuba rungkaikan pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, iaitu satu kaedah ADR, iaitu Alternative Dispute Resolution, sebagai satu kaedah penyelesaian kes di mahkamah syariah. Secara umumnya, kita ada dua bentuk. Satu, perbicaraan penuh, perbicaraan yang panjang, mengambil masa yang panjang dan juga melibatkan kos dan masa pihak-pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak cuba cari jalan pintas, jalan shortcut. Dan ini yang kita nak cuba share pada pagi ini, kongsi pada pagi ini dengan sidang penonton sekalian. Suluh ni ialah satu proses yang terpimpin, iaitu assisted negotiation by majlis suluh, dilantik oleh pegawai suluh itu, dilantik oleh pihak mahkamah, sama ada terdiri daripada pegawai ikhtisas ataupun pegawai suluh, pendaftar mahkamah, untuk mengendalikan pihak-pihak yang bertikai ini dalam satu majlis yang mana pihak-pihak boleh menyuarakan masalah yang ini dihadapi ini dan secara win-win situation
Ya, win-win situation. Maksudnya dia tak menang semua, dia tak hilang semua. Okey. Jadi akhirnya nanti jika ada persetujuan, maka pendaftar ataupun pegawai suluh ni tadi akan merekodkan apa-apa terma persetujuan yang dicapai dan akhirnya akan dibawa ke mahkamah untuk di-endorse, dikeluarkan sebagai satu perintah mahkamah. Pendek kata, persetujuan itulah yang saya nampak dah jadi satu jalan shortcut ya antara pihak-pihak. Jadi maksudnya dah ada tiap macam kan menang saja, kan menang saja di menuntut ini, tapi setidaknya ini adalah alternatif yang boleh difikirkan, diambil tindakan oleh pihak-pihak dalam pertikaian sesuatu kes di mahkamah syariah. Itu yang saya sebagai umum saya kongsi pada pagi ini. Jadi ini yang dimaksudkan dengan suluh dan kaitannya dengan prosedur undang-undang mahkamah syariah. Betul, ya saya. Jadi maksudnya di sini bagi kes-kes suluh ni yang memerlukan kaedah suluh ini, adakah ianya hanya untuk isu polemik dalam perkahwinan ke ataupun mungkin juga dikaitkan dengan perkara-perkara lain? Okey, bagus soalan tu. Okey. Kalau dalam konteks mahkamah syariah, sama ada biasanya melibatkan pasangan yang telah bercerai. Okay? Apabila isu-isu yang melibatkan perceraian ini, ia bukan saja melibatkan isu perpisahan, pembubaran perkahwinan, tetapi selepas daripada timbulnya isu itu, banyak lagi polemik-polemik yang berlaku. Banyak lagi sebenarnya hak-hak yang telah dijamin oleh undang-undang kepada mana-mana pihak. Sama ada kepada isteri maupun kepada suami. Biasanya permohonan ini apabila dibawa ke mahkamah, ia akan melibatkan pelbagai jenis bentuk formulasi, iaitu dari segi documentation, dari segi pembayaran, pemfailan, dari segi kesediaan mental dan fizikal untuk menghadiri turun naik mahkamah, dan akhirnya kita akan membuat kaedah pembuktian dan akhirnya akan diputuskan oleh mahkamah. Sebaliknya, jalan pintas yang disebut ini tadi bukan saja kalau konteks mahkamah, ia biasanya dalam perjalanan proses mahkamah ia banyak melibatkan apa-apa hak selepas berlaku perceraian. Misal kata yang melibatkan hadanah, hak penjagaan anak, kehartaan, melibatkan nafkah tertunggak, melibatkan yang berkaitan dengan harta pencarian misal kata. Ini yang biasanya yang diambil tindakan terlebih dahulu untuk dibincangkan. Ya. Kalau saya dapat kongsikan di sini dalam slide saya yang kelima, maafkan saya. Kelima. Baik. Dalam slide yang kelima ini saya dah sediakan satu ilustrasi. Bagaimana kaedah kita ni proses memahami sesuatu tuntutan di mahkamah dan jalan penyelesaian ini. Pertamanya, contoh, ini bukan nama sebenar lah ya. Okey, Aminah dia telah berkahwin dengan Ahmad dan akhirnya telah pun bercerai. Itu episod pertama. Maka bermulalah polemik yang berlaku, proses itu, benci, aku tak nak tengok muka kau dan sebagainya. Okey, di situ mulanya isu itu. Kemudian Aminah membuat tuntutan di mahkamah selepas berlaku perceraian dalam fasa yang kedua. Baik, apabila Aminah telah memfailkan permohonan-permohonan beliau di mahkamah, maka kita akan langsung kepada isu yang ketiga. Di sini yang saya katakan sama ada Aminah dan Ahmad ini tadi, dia boleh mencari jalan penyelesaian secara baik, iaitu secara suluh ini, win-win situation, ataupun kalau dah tak dapat nak bincang, tengok muka pun dah tak sudi, maka endingnya adalah kepada mahkamah untuk membuat keputusan. Itu yang saya nampak orang awam, orang ramai yang bertikai di mahkamah, yang membuat sedang ataupun membuat permohonan di mahkamah, perlu melihat majlis suluh ini sebagai satu kaedah yang lebih tuntas dalam menyelesaikan kes. Kita sebagai pengamal undang-undang, kita melihat ini adalah satu usaha yang agak baik, di mana kes itu boleh diselesaikan dengan cepat berbanding kita menghabiskan masa yang panjang, kos dan sebagainya. Sebab apabila bercakap tentang kos ni agak sensitif. Ya, tetapi setidak-tidaknya usaha yang saya nyatakan ini adalah satu bentuk pilihan kepada pihak-pihak yang bertikai. Betul. Ya, saya. Baik, kita faham daripada infografik yang telah pun dikongsikan sebentar tadi. Kalau di negara kita ni, sepanjang pengalaman tuan sendiri menangani kes-kes syariah ni, apa antara isu polemik ataupun kes-kes yang pernah dikendalikan dan bagaimana proses suluh ini dapat memainkan peranan dan mendapat solusi? Okey, bagus soalan tu. Okey, saya bercakap dalam konteks di mahkamah syariah. Saya sebagai pengamal undang-undang juga melihat keadaan ini banyak
memainkan peranan tertentu dalam penyelesaian kes. Yang pertamanya, kalau sebelum ini di dalam undang-undang, misal kata dalam acara mal, dia ada sebut dia dalam bab 98, iaitu usaha untuk bersuluh, mahkamah boleh menggalakkan pihak-pihak untuk menyelesaikan secara baik pada mana-mana peringkat, sebab ia adalah satu amalan yang dituntut. Kemudian ianya skop undang-undang ini telah diluaskan lagi, iaitu di dalam aturan acara mal, iaitu Mahkamah Syariah Suluh 2013, yang mana akta yang terkini ini 2013 ini ia dah standardiskan secara formulasi, secara prosedurnya bagaimana untuk mengendalikan mengendalikan majlis suluh ini. Ya, okey. Kalau kita boleh lihat kepada slide saya yang ke-8, ya, bagaimana suluh ini dijalankan, slide yang ke-8, secara umumnya pada bab yang keempat, okey, itu saya dah simpulkan, ya, itu menetapkan tarikh suluh bila mana pihak-pihak telah memfailkan permohonan di mahkamah. Jadi sebelum tarikh perbicaraan bermula, satu alternatif alhamdulillah ianya telah menampakkan hasil, iaitu satu tindakan yang dibuat oleh pihak mahkamah membuat usaha suluh terlebih dahulu sebelum kepada perbicaraan penuh, iaitu kemudian dari segi bab 5, tempoh suluh, berapa lama kan masalahnya. Okey, ada juga yang bertanya kepada saya, berapa lama kan Tuan Fendi suluh ni. Okey, dalam garis pandu yang telah dibuat, tempoh 3 bulan adalah standard. Okey. Dan sekiranya ianya ada kemungkinan untuk perjanjian itu dapat dilangsungkan, pihak-pihak kemungkinan untuk berbaik dan ada penyelesaian, ianya boleh lagi disambung kurang daripada 3 bulan. Jadi maksudnya 6 bulan ke bawah. Itu jika ada persetujuan dan proses itu berjalan nampaknya dengan baik. Sebaliknya ada juga pihak-pihak yang bertikai ni, dia tak membuka hatinya dengan penuh secara holistik, ya, untuk menyelesaikan kes. Maka mungkin dia just nak cukup syarat saja, datang ke majlis suluh sekali saja, okey, dan saya tak nak bincang lagi, terus saya ke mahkamah. So di sinilah nampaknya dia dah melepaskan peluang dia untuk mencari jalan penyelesaian secara baik. Ini yang saya nampak sebenarnya, sebab persetujuan suluh ini melibatkan persetujuan di antara kedua belah pihak, kesediaan. Ya, dan saya melihat polemik yang berlaku ialah apabila keadaan ada pasangan-pasangan yang telah bercerai, misal kata, ada yang masih berbaik demi anak-anak. Dan ada juga membuat perbincangan, okeylah, tak apalah walaupun kita dah berpisah, tapi okey, ini bahagian you, ini bahagian saya. Macam tu. Tapi ada juga kes-kes yang kita kendalikan, nak jumpa bertentang mata tu pun na'udzubillah min zalik. Maka sadaqallahul azim, di situlah penyudahnya, dan endingnya berbalik kepada pihak peguam. Dan peguam jika dia telah dilantik akan membuat satu penyataan kepada mahkamah bahawa tiada penyelesaian suluh dapat dibuat. Kalau melihat kepada ending juga kepada slide saya yang ke-9, okey. Slide saya yang ke-9 ini juga, selain daripada yang saya nyatakan situ bab 7, pihak-pihak akan dipanggil dan di situ dia bebas untuk menyuarakan apa keinginan dia, penyelesaian yang dicadangkan. Dan endingnya bab yang ke-8 dan ke-9, bab ke-8 yang tidak ada nyatakan di situ, jika ada persetujuan maka ianya boleh dicatitkan. Pegawai yang mengendalikan majlis suluh itu, ya, presenter, dia perlu merekodkan dan menghantar kepada mahkamah laporan itu bahawa persetujuan telah dicapai. Maka di sinilah endingnya nanti perintah akan mula dikuatkuasakan berdasarkan kepada persetujuan yang telah dicapai. Manakala pula bab 9 pula, jika dikata tak berjaya, macam mana Tuan Fendi? Okey, bab 9 pula mengatakan jika ianya gagal dilaksanakan melalui majlis suluh, maka laporan juga perlu dihadapkan kepada mahkamah untuk memaklumkan bahawa suluh telah gagal, dan maka selepas itu pihak-pihak akan bersedia untuk melalui satu proses perbicaraan penuh. Faham. Itu nampak perjalanannya di situ. Okey. Jadi sebelum berlakunya perbicaraan penuh dan penetapan perintah mahkamah dikeluarkan, itu memang ada proses suluh ni macam musyawarah istilahnya tu. Betul, ya. Baik, mungkin ada soalan terakhir. Ini penting kalau juga ni. Tuan boleh ditanyakan lagi pada kita, Tuan. Kalau ia sudah dipersetujui, kedua-duanya sudah faham, setuju, tetapi indah patuh akan perintah yang telah pun dikeluarkan. Secara ringkas, Tuan. Okey. Dalam slide saya yang ke-10 jelas menyebutkan mengenai kebaikan suluh. Saya nak menyuruh pihak-pihak yang sedang bertikai di mahkamah hayati semangat suluh
Sebabnya keputusan ini akan mengikat pihak-pihak. Ia akan menjimatkan masa pihak-pihak dari segi masa, kos dan tindakan tenaga pihak-pihak dan juga ianya bersifat win-win situation. Tiada yang menang, tiada yang kalah. Dan masalah yang berlaku ialah sekiranya ianya gagal untuk dipatuhi, maka kesan daripada itu tindakan lain pula boleh dibuka, iaitu tindakan menghina perintah mahkamah. Jadi kita tak boleh takut sebabnya ianya akan mengikat pihak-pihak setelah ditandatangani, setelah diendos oleh mahkamah dan akhirnya pihak-pihak akan terikat dengan perintah tersebut. Jika gagal mematuhi akan ada satu proses lain iaitu perintah penghinaan perintah mahkamah. Ya, betul. Terima kasih atas perkongsiannya Tuan. Topik yang cukup menarik sebenarnya Sarina dan Tuan. Kalau tak ada masa lagi ada penonton, insya-Allah akan dibawakan lagi topik ini. Dan itu dia tadi kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Afandi Junaidi yang telah pun sama-sama membincangkan hari ini topik yang cukup menarik. Suluh berdamai atau bertikai. Itu yang kita bawakan dan terima kasih Tuan ya. Masa yang agak singkat namun insya-Allah sebulan sekali ni kita berjumpa. Sebulan sekali bersama saya. Sekarang dah edisi ke-7 bersama saya. Edisi ke-7. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam kesempatan. Dan ingin kita memahami lagi ni maksud perintah penghinaan mahkamah tadi tu. Sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Assalamualaikum. Ya. Baik, itulah. Alhamdulillah, itu dia perkongsian kita dan kita akan berhenti untuk membawakan berita kepada anda dan kita akan kembali selepas berita. Pastikan terus saja menyaksikan Rampai Pagi hari ini bersama saya Dini dan Sarina akan kembali selepas berita. Dan kita akan bawakan juga nanti satu segmen Artist of the Month bersama dengan kita umumkan Nana Farhana. Jadi itu yang akan kita bawakan di penghujung Rampai Pagi edisi hari ini. Kita berehat seketika, saran berita 9 pagi menyusul seterusnya.